Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, harap semua dalam keadaan sihat. Okey, apa yang saya dapat soalan tentang apa? Tentang test. Dalam test ada yang tanya, adakah ada test pada minggu ni? Jadi saya jawab, belum. Belum ada test pada minggu ni. Saya nak habiskan dulu bab-bab yang perlu habis. Okey, kemudian barulah kita buat test dan sebagainya. Itu lebih memudahkan lah. Dan kalau daripada pensyarah lain ada juga yang buat test pada minggu ni. Tapi bagi saya belum lah. Tak apa, nanti saya akan update lah untuk test dan sebagainya tu. Dan pada minggu ni, apa yang saya nak kamu buat adalah cari tajuk lah. Cari tajuk untuk perpentangan. Tajuk boleh jadi kan? Belum, doktor. Okay, jadi minggu ni cari tajuk yang berkaitan dengan sains dan teknologi untuk projek akhir. Untuk projek akhir. Mana projek akhir tu kamu perlu hasilkan satu video lah. Satu video tentang bentuk-bentuk satu video tentang apa isu-isu sains dan teknologi, dan kemudian kamu bahas daripada sudut agama je, daripada sudut pandangan masyarakat, daripada sudut pandangan alam, tentang satu-satu isu. Contoh kamu ambil isu IR, jadi kamu kena huraikan lah IR ataupun IAI, ibu tumpang, bank sperma. Jadi kamu kena huraikan isu-isu tersebut mengikut sudut pandang sains dan teknologi. Apa kegunaan daripada sains, apa kekurangannya. Okey, jadi minggu ni saya nak kamu pilih lah. Pilih tajuk yang kamu berkenan. Okey, letak dalam grup WhatsApp. Okey, grup pertama apa, kedua apa, ketiga apa, sampai grup yang terakhir. Okay, nanti saya akan pilih lah tajuk-tajuk yang kamu dah tetapkan tu. Saya akan tengok balik. Okay, kalau saya setuju, kamu boleh terus proceed. Kalau tak setuju, kena tukar lah. Itu untuk tajuk. Baik. Yang kedua, kita dah sampai kepada topik yang ke-5. Topik yang ke-5. Okay. Topik yang keempat saya harap semua jelas. Semua jelas. Dan kalau kamu nak tengok dia punya hasil, kamu boleh pergi pada e-learning. Kamu boleh pergi pada e-learning. Okay. Kemudian tengok sini hasil activity Jamboard. Nanti kamu akan boleh lihat di sini. Kemudian yang bab kelima ni, yang ni kamu boleh, nanti saya akan buka. Okay. Kalau ada sikit benda yang perlu kamu hantar sebagai laporan. Sebagai tugasan kita untuk topik yang kelima ni. Baik. Jelas lah setakat tu. Ada soalan? Ada dua benda lah hari ni. Maknanya lepas kuliah ni, maknanya cari tajuk. Submit lah grup WhatsApp.
Maknanya kita ada sekitar berapa kumpulan? Kita ada sampai 13 kumpulan. Jadi ya, semua kumpulan kena tajuk lah. 13 tajuk. Dan yang kedua, uh, nanti saya akan bagi ni tugasan pada sejam yang terakhir. Dan kamu boleh bincang kumpulan masing-masing lah. Kemudian submit dalam e-learning. Kaitan dengan topik yang kelima. Jadi, itu benda yang aktiviti apa yang akan kita buat pada topik yang kelima. Baik. Minta maaf lah, sesemua pula. Siapa yang belum scan kehadiran, boleh scan kehadiran. Ada lagi yang belum scan. Bos. 11 belum. 11 belum lagi. Tak habis lagi. Section 10 pun ada 10 orang. Dalam sisa kehadiran lah. Setengah kehadiran. Baik. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, kita boleh mula kepada topik yang kelima. Saya besarkan skrin. Okey, topik yang kelima. Boleh nampak kan? Boleh Tuan. Baik. Topik yang kelima. Jadi kita dah pergi kepada bab pertama, manusia pemikiran, agama, pemikiran sains teknologi, perkembangan ilmu sains, pemikiran falsafah Greek, Islam Barat. Di topik keempat ni kita dah buat aktiviti untuk Jamboard. Kemudian 1, 2, 3 ni akan masuk dalam test nanti. Dan saya akan bagi soalan berdasarkan bab 1, bab 2, bab 3. Okay. Jadi setiap bab kita ada assessment dan saya harap kamu boleh ingat lah apa yang kita dah buat dalam setiap bab. Okay. Dan kemudian kita pergi pada topik tahun ni, topik yang kelima. Dan kita akan cover lagi 3 topik saja untuk habiskan syllabus yang tadi. Baik, untuk yang ni, bab yang kelima adalah tentang satu benda yang cukup panjang. Berkaitan dengan pencemaian sains merentas sempadan. Mana kita tengoklah dari zaman dulu sampailah sekarang, apa yang dah berlaku, apa yang dah berubah dari sudut sains. Sebab kita, subjek kita sains teknologi kan. Jadi kita tengoklah apa perubahan-perubahan, apa benda yang dah disumbangkan oleh kepada perkembangan teknologi daripada dulu sampailah sekarang. Dan di akhirnya, jadi kamu boleh nampaklah perkembangan sains dari zaman kepada zaman yang lain. Dan dia ada sini, dia ada daripada zaman kuno, zaman dulu sampailah kepada zaman sekarang. Jadi akhirnya dia menjelaskan sains yang bersifat universal. Setiap zaman dulu, setiap umat tu dia ada punya sumbangan tersendiri. Tak boleh nafikan lah benda-benda tu. Okey. Ini apa yang kita akan tengok ialah dari sudut setiap bidang. Bidang keilmuan masing-masing. Ada astronomi, ada kosmologi, ada perubatan dan ada juga matematik. Ni astronomi tentang apa orang kata tentang tentang kajian alam lah kan. Kajian alam, tengok dia punya langit dan sebagainya. Kosmologi, ilmu bintang. Okay, bulan bintang. Kemudian perubatan dan matematik. Itu yang 4 benda yang akan kita tengok dalam slide ni lah.
Dan dia cukup panjang dan saya tidak akan huraikan secara detail. Nanti saya akan share slide. Saya akan boleh tengoklah apa yang dipelajari dalam, apa yang dihuraikan untuk setiap satu poin dalam ni. Okey. Jadi sebelum kita mulakan, kita tengok yang first kita tengok tu macam perkembangan ilmu tu. Untuk kita tengok bidang keilmuan yang berkembang daripada dulu sampai sekarang ni, dalam 4 bidang ni, kita kena tengok macam mana benda tu boleh disampaikan sampai kini. Berubah sampai kini. Okey, dia bermula daripada tamadun purba, pergi kepada tamadun Islam, kegemilangan Islam satu. Kemudian diambil alih oleh Barat. Jadi dia akan pergi kepada Barat lah akhirnya. Sebagai pioneer yang terakhir sampailah sekarang. Okey. Jadi dalam bab ni, contoh 4 yang tadi akan kita bincang. Untuk tunjukkan bagaimana sains itu rentas daripada satu tamadun ke tamadun yang lain. Dan ini menunjukkan sains adalah sifat dinamik dan tidak hanya dimiliki oleh satu-satu pihak, negara ataupun tamadun sahaja. Dan sains ini berkembang. Dia semakin lama dia semakin berkembang. Semakin tinggi ilmu, semakin tinggi inovasi, penambahbaikan, pembaharuan. Maknanya adalah nanti penemuan baru oleh orang yang mengkaji. Jadi benda ni dah disebutkan sebagai perpindahan ilmu. Okey. Contohnya daripada tamadun Islam, dia ambil daripada tamadun sebelumnya seperti tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir kuno, tamadun Greek. Diterjemahkan kepada bahasa Arab dan bahasa Arab lah yang pelopori ilmu yang dia dah dapat tu, dia dah translate tu. Kemudian daripada bahasa Arab, daripada ilmu-ilmu yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, lalu dilakukan penemuan baru oleh ilmuwan Islam. Kemudian daripada situ berpindah pula ilmu tu kepada ilmuwan Barat. Benda ni berlaku atas berbagai sebab lah, seperti perang salib dan sebagainya. Dan sehinggalah tamadun Barat yang last sekali menguasai dunia dengan kejatuhan Khilafah Khilafah Osmaniyah dan seterusnya. Starting itulah permulaan kepada dominasi Barat di dunia. Okey. Jadi seperti mana tadi, ilmu-ilmu seperti kesenian, sains, teknologi daripada tamadun purba ni dipindahkan kepada penduduk Arab melalui hukama dan mereka yang berpengalaman dan berpengaruh. Hukama ni dia punya jamak ataupun kata plural daripada hakim ataupun orang kata pemerintah lah. Okey. Kemudian lantas ilmu ini berkembang dan lebih bertamadun. Mana sampailah tahap ilmu tu jadi lagi ataupun perkembangan sains teknologi tu lagi menarik lah. Lagi menarik dengan penemuan baru. Khususnya oleh tamadun Islam dan sehingga kepada tamadun Barat. Waktu tu benda tu semakin berkembang berbanding asas yang ditetapkan ataupun yang telah diterokak oleh tamadun awal. Okey, ini 4 bidang tadi. Jadi kita tengok yang pertama, astronomi dan kosmologi. Astronomi, ilmu yang berkaitan dengan bintang. Yang mengkaji kedudukan, pergerakan dan perkiraan dan tafsiran mengenai bintang. Ia merupakan sains tabi'i yang paling tua dikaji oleh manusia. Jadi kamu tengok sini
ilmu bintang ni ataupun astronomi ni daripada prasejarah lagi, ilmu daripada pergi pada Mesopotamia, Greek pula, India, Islam, Eropah dan hinggalah sekarang. Masih lagi dikaji ilmu astronomi, ilmu kajian bintang. Okey. Kemudian kita tengok dalam tamadun yang seterusnya. Tamadun seterusnya. Okay, apa yang berlaku dalam ilmu bintang ni ataupun astronomi ni dalam tamadun awal? Yang pertama, Mesopotamia menguasai bidang astronomi untuk menggunakan jalan laut dan kalender. Kalender yang berasaskan 12 bulan dalam satu tahun. Jalan laut ni maknanya dia pakai burus dah kan. Menguasai benda-benda tu lah, burus dan kiraan hari. Kemudian Mesir purba dia gunakan untuk memperkenalkan kalender 365 hari berdasarkan 2 bulan dalam setahun. Greek dan India memiliki juga ilmu falak. Ilmu falak Greek, Sasan dan astronomi Hindi yang boleh terjemah. Okey, kemudian daripada situ, ini daripada zaman orang kata pre-history, sejarah, dia kaji tentang matahari, bulan, kaguman tak alam, pergi kepada Mesopotamia untuk belayar dan sebagainya. Okay. Kemudian pergi pada zaman Hellenistik. Dia pergi pada penduduk Hellen ataupun lebih tu kita rujuk kepada tamadun Greek, okay, untuk merekod observasi di langit. Kemudian kuno pula, okay, untuk geometri, ukur jarak bumi, teori bumi dan sebagainya. Teori Ptolemy ni kita akan huraikan selanjutnya pada kita nampak apa yang Ptolemy cuba datangkan teori tentang astronomi. Dan ilmu astronomi ni berpindah ke India, Parsi, digabungkan dengan metod astronomi tempatan itu pada zaman India Parsi. Dan kalau kita nak kata tentang Islam pun boleh juga kait dengan Islam, tapi untuk astronomi ni macam nak menetapkan hari puasa, raya dan sebagainya, itu memerlukan kepada kepakaran kepada ilmu falak ataupun ilmu kaji bintang. Dia kena tengok lah untuk menetapkan hari-hari demikian. Okey. Kemudian ini tokoh astronomi seperti Claudius Ptolemus, dikenali sebagai Ptolemy dalam bahasa Inggeris adalah ahli astronomi Greek. Ada karya kita akan tengok nanti. Kemudian Abdul Rahman As-Sufi. Okey. Dia merupakan astronomi dalam astronomi daripada Parsi Islam lah. Dia telah menterjemahkan atau menggali karya-karya astronomi Ptolemy. Sini nampak. Sini kita boleh nampak mana ada perubahan, mana daripada zaman Greek kepada Islam. Ada orang yang mengkaji ilmu-ilmu yang terdahulu untuk mendapatkan ilmu astronomi daripada Ptolemy oleh Abdul Rahman As-Sufi. Kemudian daripada terjemahan oleh terjemahan karya tu oleh Abdul Rahman As-Sufi, mana Islam memasukkan unsur ketuhanan ataupun agama dan dipakai Al-Quran sebagai asas untuk memahami tentang ilmu astronomi. Sehinggalah kita dapat satu tokoh lain, untuk Ibnu Al-Haytham. Kemudian di Eropah, dia masuk kepada metod yang lebih detail lah. Sebab Eropah ni dia berasaskan kepada metod objektif. Dia mesti ada dia punya hipotesis. Lepas tu dia mesti ada dia punya eksperimen. Okay. Lepas eksperimen dia kena analisis. Lepas analisis barulah dia boleh dikatakan benda tu sebagai ilmu. Barat dia lebih bersikap objektif.
Dia tak ada keterikatan dengan agama. Jadi benda itulah yang berlaku pada zaman Eropah. Okey. Kemudian pembicaraan tu berasaskan kepada saintifik, terutamanya pada zaman pencerahan. Okey, ini daripada segi Islam. Okay. Saya tadi daripada terjemahan tambahlah kepada kelahiran tokoh-tokoh ilmuwan, tokoh-tokoh ilmuwan barat, tokoh-tokoh ilmuwan Islam. Okey, ini satu-satu tokoh Al-Qazmi, Bruni, Tufail, Ibn Rushd, Ibn Kathir, Al-Baghdadi, Al-Farghani, Asy-Syatir, At-Tusi, Al-Battani. Ini tokoh-tokoh Islam. Kemudian ada lagi. Okey. Ini kamu boleh tengok sendiri. Okay. Abdul Rahman Sufi, contoh tentang astronomi. Dia telah terjemah karya Ptolemy. Al-Battani, astronomi. Pakar astronomi. Gerhana matahari. Lebih detail lah. Al-Khwarizmi, jadual astronomi. Al-Bitruji, karya Al-Taijah. Fi'al Hay'a. Fi'al Hay'a ni kelakuan-kelakuan Hay'a ni daripada planet lah. Planet. Ataupun bukan selepas. Al-Biruni, saintis yang agung pada zamannya. Al-Zarqali banyak mencipta alat astronomi. Ada jam air. Okey, kemudian daripada yang kita ni merupakan sambungan daripada sebelumnya, iaitu daripada Islam. Kita pergi daripada sejarah. Okey, sejarah. Lepas tu pergi kepada Babylon, Mesopotamia, kemudian Hellenistik, masuk kepada Greek. Lepas tu kita Greek, lepas tu kita pergi kepada India Parsi. Lepas India Parsi pergi kepada Islam. Kemudian astronomi ni berkembang pergi pada Eropah, sehinggalah Eropah masuk pada zaman Renaissance. Mana ini Eropah dah celik. Eropah dah makin berkembang dia punya ilmu tu. Okay, sampailah kepada Newton memperjelaskan teori law of motion dan memperkenalkan ilmu fizik. Ini zaman pencerahan di Eropah lah. Okey, bila dapat kat Eropah ataupun Barat, makna dia berkembang dengan lebih detail lah, sebab dia ada peralatan dia. Lepas tu dia ada pendek-pendek baru, penemaan pendek baru. Kemudian ada muncul teori-teori pemikiran, teori-teori untuk melihat tentang alam ni. Teori relativism. Kemudian ada lagi teori yang terkenal, sebagai teori Big Bang. Walaupun ada yang tidak setuju, tapi itulah benda yang diperkenalkan oleh Barat. Baik, itu tentang sains astronomi ataupun ilmu kaji bintang. Jadi kalau kamu dah boleh nampak lah tadi tentang perkembangan ilmu kaji bintang daripada zaman dahulu, sejarah ni mana dia cuma tengok je matahari macam zaman Nabi Ibrahim kan. Dia tengok matahari, mana dia timbul, mana dia keluar, bulan, bintang. Masa Nabi Ibrahim mencari Tuhan tu, adakah Tuhan adalah bintang? Adakah Tuhan adalah bulan? Namun benda tu semua hilang. Jadi kata bukanlah, benda ni bukan Tuhan lah. Begitu daripada zaman dahulu, penduduk-penduduk yang menyembah matahari, menyembah bumi, itulah benda-benda yang berlaku pada zaman awal. Dia kagum dengan alam tu sampai ada yang menjadikan sebagai Tuhan. Tuhan. Kalau dalam kisah Ratu Balqis, dalam kisah Raja Sulaiman, Ratu Balqis dan Raja Sulaiman,
Okey, ada umat yang awal ataupun pada awalnya Datuk Bakir adalah menyembah kepada matahari. Kemudian lepas beriman dengan dengan agama yang dibawa Islam ataupun lepas beriman dengan ajaran Nabi Sulaiman, barulah dia menyembah yang barulah masuk kepada ataupun kita kata beriman kepada Nabi Sulaiman ataupun Nabi Sulaiman. Itu yang awal. Kemudian pergi kepada Mesopotamia. Okey, Mesopotamia masuk kepada Babylon. Babylon muncullah ilmu yang sedikit berkembang, iaitu pada ilmu astrologi. Kalau Babylon ni, kalau kisah yang terkenal Taman Tergantung lah. Taman Tergantung. Kemudian kisah Harut dan Marut. Itu daripada Taman Babylon lah. Okay, Harut dan Marut. Biba bila hatta. Dia kalau dalam Quran kan Babylon. Kemudian pada zaman Hellenistik. Zaman yang masuk kepada Greek ni. Okay. Sampailah kepada Greek yang sebenarnya. Greek kuno. Greek kuno ni maknanya zaman ni adalah falsafah tentang alam tu berkembang. Okey, dah ada dah dia punya teori. Yang paling terkenal adalah teori tentang bumi lah. Bumi ni spera ke, bulat ke, mendatar ke. Itu tentang Greek kuno. Kemudian daripada Greek kuno berpindah kepada taman India atau Parsi. Okey. Mana digabungkan dengan astronomi tempatan sahaja. Kemudian dari situ dapatlah kepada Islam. Islam dia kembangkan lagi teori Greek tu. Okey, pergi kepada unsur ketuhanan. Dan kemudian daripada Islam dah dapat kepada Eropah. Dapat kepada Eropah. Mana Eropah ni dapat daripada Islam ni daripada pelbagai benda lah. Terutamanya daripada peperangan dan penjajahan dan sebagainya. Maka ilmu tu berpindah kepada Eropah. Dan sampai ke muncaknya pada zaman pencerahan. Bila sampai zaman pencerahan tu, data-data yang dikumpul pada zaman awal ni, zaman Renaissance ni, yang diambil daripada Islam tu, maknanya mencapai kemuncak pada zaman pencerahan. Di mana dengan ilmu-ilmu baru, okey, dengan teori-teori yang baru dalam bidang astronomi. Okay. Itu tentang sains astronomi. Jadi saya harap kamu boleh fahamlah ringkasan daripada peralihan. Macam mana beralihnya ilmu sains astronomi tu daripada tamadun ke tamadun sampailah kepada barat sekarang. Dan barat yang boleh nampak sampailah kepada penciptaan. Dah menjejak lagi ke bulan dah. Kita tak mau percaya yang betul manusia yang jejak ke bulan tu pun. Itu boleh pastikanlah mana mesin dia orang dah jejak ke bulan. Ke Marikh dan sebagainya. Itu tentang sains astronomi. Dan kemudian kita pergi pada sains kosmologi. Kosmologi. Ia merupakan tentang kedudukan, pergerakan, perkiraan dan tafsiran tentang bintang. Lebih kurangnya astronomi dengan kosmologi ni. Tapi kosmologi ni lebih kepada elemen kosmos. Itu elemen alam. Universe. Universe. Bagi masyarakat purba, kosmologi dikaitkan dengan persoalan apakah yang berlegar di sekeliling. Kemudian, ini macam mana dia tahu, macam mana universe ataupun alam ni berfungsi. Itu benda yang dikaji. Dan pada zaman awal, bagi masyarakat prasejarah, kosmos ni dianggap sebagai supernatural. Ataupun benda-benda yang benda-benda tidak dapat ditanggapi dengan akal. Yang mana benda-benda dalam alam ni ada
ada yang menggerakkannya. Tapi benda tu adalah supernatural, mana dia tak boleh nak terangkan lah. Tapi dia tahu, okay, alam ni berfungsi atas satu paksi, atas satu arahan. Itu pada zaman prasejarah lah. Okey. Sama juga seperti bidang astronomi, sains kosmos bermula daripada zaman prasejarah, pergi pada Mesopotamia, Greek, Islam, kemudian Eropah. Okay, sampailah berevolusi pada era sekarang ni lah. IR 4.0. Jadi isu yang akan dibincangkan dalam kosmos adalah tentang kedudukan bumi, unsur bumi dan sistem solar. Dan akhirnya dia pergi juga kepada ilmu fizik. Sama juga macam astronomi tadi. Kalau boleh kita gabungkan antara dua-dua benda ni, mana astronomi dan kosmologi satu benda yang sama lah. Dia kaji tentang atas angkasa lepas, space, benda-benda yang ada di angkasa lepas, benda-benda yang kita nampak tapi tak mampu nak gapai dengan kudrat kita sendiri secara fizikal. Okey, kemudian kita pergi kepada perkembangan yang pertama, iaitu kosmologi pada prasejarah. Okey, pada zaman awal mereka hanya faham apa yang berada di sekeliling. Okey. Benda yang nampak itulah mana matahari, bintang, bulan. Itu benda yang nampak. Jadi benda itulah yang digambarkan oleh mereka. Dan mereka tahu ada elemen di sebalik kejadian alam ni. Ada benda yang mengawal, ada benda yang mentadbir benda tu. Okey. Dan apa yang kamu lihat dalam slide ni adalah rekod gambar. Dia menunjukkan tentang matahari, bintang dan bulan sabit dilukis pada sekeping plat ngasa atau pelik ngasa yang ditemui di Eropah Timur pada tarikh 1600 BC. Mana ini mereka yang mereka nampak. Mana kita boleh tengoklah bulat tu bulan ataupun matahari. Kemudian sabit tu bulan. Kemudian titik tu mungkin merujuk kepada buntang. Tapi yang smiley face tu ataupun yang senyum bengkok tu, itu tak faham, itu mungkin burus ataupun dan lain sebagainya lah. Baik. Itu pada zaman awal prasejarah, mana mereka hanya mampu melihat dan mencatat. Pengetahuan tu tidak ada. Mana mereka berdasarkan kepada pengalaman lah. Tapi mereka tak faham apa yang secara detail lah. Okey. Kemudian ada juga muncul kajian tentang formasi dalam bentuk bintang. Daripada sini datangnya Libra, apa lagi, Aries dan sebagainya kan. Saya pun tak ingat apa nama ni. Tapi kita tengoklah dia punya sudut formasi bintang, formasi bintang atau formasi buruj, kita dengar sebagai buruj. Mana bintang-bintang tu boleh membentuk sampai jadi satu binatang, sampai jadi anak panah, sampai jadi busur panah. Benda-benda ni buruj je lah yang terhasil daripada formasi bintang-bintang. Kemudian dinamakan lagi. Pada zaman dahulu dia akan menggunakan buruj ni untuk menentukan arah mana dia perlu berjalan. Dia akan tengoklah mana buruj ni berguna sebagai peta pada waktu malam. Jadi berdasarkan buruj juga dia mempunyai unsur mistik, ketuhanan dan kepercayaan masyarakat ketika itu. Mungkinlah buruj-buruj ni ada dia punya simbol maksud dia sendirilah, yang mewakili mungkin elemen ketuhanan ataupun sebagainya.
Kemudian kita pergi pada kosmologi tamadun Mesopotamia. Mana sini dia dah kaji tentang setiap hari 365 hari. Tentang dia dah letakkanlah 365 hari 12 bulan dalam setahun. Jadi ini merupakan perintis kepada pengenalan kalender. Okey. Ni contoh tengah mata pinjam pun tengoklah macam mana dia mentafsirkan. Dan kita pun tak faham sebenarnya. Tapi dia fahamlah dengan dia punya tulisan hieroglif dan sebagainya tu. Okay, tapi apa yang kita boleh nampak adalah dia, itulah sebenarnya dia, mana dia menetapkan 365 hari dalam setahun. Berdasarkan kepada ilmu yang didapati pada masa tersebut. Okey, kemudian masa kuno juga mengaitkan pembinaan piramid berasaskan kepada kosmologi. Jadi bentuk piramid tu mencerminkan bagaimana awan dan debu menyebarkan cahaya matahari ke dalam satu ruang yang luas dan membentuk tangga untuk naik ke langit, naik ke syurga. Jadi ada setiap binaan tu memang ada falsafah yang tersendiri. Jadi kita boleh tengoklah macam mana dia punya falsafah dalam pembinaan piramid, dan benda-benda ni dah dikaji oleh ramai. Okay. Dengan apa yang tidak mampu dihadam oleh akal, macam mana dia orang menghasilkan tu dengan teknologi yang sangat terhad pada masa tu, sehingga terjadi kepada lahirnya purba, lahirnya piramid Giza dan sebagainya. Itu benda-benda yang ni lah yang hebat lah pada zaman awal. Tapi kita boleh expect lah benda tu. Zaman-zaman awal memang terkenal lah dengan sangat-sangat bukan dia orang tak boleh nak membina, tapi awal zaman dulu pun dah dalam pembinaan tu dah sangat advance lah. Kalau kita tengok di Jordan, pembinaan bukit-bukit tu dijadikan sebagai rumah-rumah. Jadi benda tu tak mustahil lah. Dan dia sangat mengkagumkan lah apa benda-benda tu dibuat dengan tangan kosong ataupun dengan hanya menggunakan tangan, tanpa ada bantuan teknologi dan sebagainya. Crane pun tak ada lagi kan. Kerana dia ukir bukit tu sampai jadi kepada rumah-rumah. Okey, kemudian kita pergi pada kosmologi Greek. Daripada zaman awal yang hanya tahu apa yang dilihat, pergi kepada pembinaan kalender ataupun penetapan hari oleh tamadun Mesir. Last kita pergi kepada seterusnya kita pergi kepada kosmologi Greek. Okey, Greek jadi dipengaruhi oleh pendapat Plato dan Pythagoras. Okey, kemudian dia wujudkan 4 elemen macam avatar tu, water, air, fire, earth. Kemudian digabungkan, ditambah lagi elemen dalam tu lah. Kemudian Plato dia semak oleh, dia kata ada 5. Dia kata ada 5. Dia kata ada lagi satu quarter, tu teori baru. Okey. Jadi daripada situ 5 elemen ni menepati tempat yang unik di langit. Contoh sebagai elemen bumi adalah berat, terletak rendah. Api adalah ringan dan terletak tinggi. Ini falsafah Greek lah. Mana-mana ni terbuka. Itu daripada Plato. Kemudian daripada 4 elemen tu, dia mengemukakan kepada
teori universe. Teori universe. Jadi teori universe ni ataupun penetapan apa benda yang ada di akan selepas, ya itu didatangkan oleh Plato lah, sebagai satu model yang pertama pada zaman tersebut. Okay. Sedangkan orang lain masih lagi bermain di bumi, Plato dah main di ataupun dah berfikir jauh ke angkasa lepas. Dan dah menetapkanlah satu tempat yang ataupun planet-planet yang ada pada zaman tersebut berdasarkan kepada ilmu yang dia ada pada masa tu. Maknanya dia boleh jadi daripada pengalaman dia belajar daripada tamadun terdahulu. Contoh daripada tamadun Mesir kuno, daripada tamadun Mesopotamia. Dan satu lagi daripada dia punya pemikiran dia sendiri ataupun pemerhatian dia sendiri. Okay, ini model pertama oleh Plato, universe. Okay, kemudian Ptolemy. Kalau kita tengok kepada Plato, dia model teori universe tu, dia punya center adalah Earth, bumi. Kalau Ptolemy, dia juga mengatakan Earth adalah center of the universe. Jadi orang ramai pun merasakan perkara itu yang samalah. Merasakan perkara yang sama dan disaport oleh gereja-gereja. Sampailah bila ada penemuan baru dan hingga menyebabkan pihak Eropah menukar cara mereka melihat dunia seterusnya. Tapi pada awalnya adalah Ptolemy lah yang pandangan Ptolemy lah yang mendapat sambutan. Okey, ini dia punya penetapan. Itu yang pertama adalah bumi. Yang pertama adalah center. Okey, tak apa. Kita pergi situ. Lepas Greek pergi kepada Islam. Kalau Islam ni dia lebih kepada wahyu lah. Oleh wahyu. First, dia mesti tengok apa yang ada dalam wahyu. 7 lapisan bumi, 7 lapisan langit. Okay, itu menetapkan. Macam mana kita nak faham tentang alam angkasa lepas ataupun kosmologi. Dan dalam kosmologi Islam dia kenal sebagai alam ghaib. Alam ghaib. Untuk benda tak nampak dan benda-benda boleh nampak seperti alam syuhud, alam yang boleh dilihat, disaksikan. Okay. Dan untuk angkasa lepas dia ada dua benda lah. Benda yang boleh nampak, benda tak boleh nampak. Benda atas lagi daripada langit yang kita boleh nampak sekarang ni. Dan daripada situ, masuk pada tamadun Islam, dia menolak pula pandangan Ptolemy yang mengatakan bumi adalah pusat. Ibn Sina dan Juzani tolak. Kemudian Fakhruddin Ar-Razi dia bila mengkritik, dia menyatakan pula bumi adalah satu daripada sistem universe. Jadi benda universe ni maknanya dia menunjuk kepada kejadian kosmos lah, satu alam yang luas. Maknanya ilmu Islam mengkritik pandangan Ptolemy, mengatakan bumi itu adalah center. Kemudian banyaklah berlaku perdebatan dan sebagainya, sampailah kepada teori At-Tusi. At-Tusi dia mengemukakan dia punya pandangan dia pula. Cara nak modify. Okay. Ni dia punya ni macam mana kiraan dia, dan ni bentuk manuskrip lah. Kalau kita baca pun kita tak faham. Saya tengok pun saya tak faham. Untuk baca manuskrip dia ada satu ilmu yang lain lah. Ada satu ilmu untuk macam mana nak baca manuskrip. Maksudnya manuskrip yang lama macam ni lagilah.
Okey, ini tentang penemuan galaksi. Okey, kemudian kita pergi pada kosmologi Eropah. Dan perkembangan daripada Eropah seperti mana yang saya kata tadi adalah uh, berdasarkan kepada satu ilmu yang objektif, satu ilmu yang bersifat objektif. Lalu mereka melakukan pemerhatian eksperimen dan sebagainya, maka dapatlah universe is heliocentric or sun-centered, bukan bumi-centered. Islam pun tak setuju juga. Ilmu Islam pun tak setuju juga bahawa universe ni adalah centered ataupun bumi sebagai pusat. Maka Barat beranggapan ataupun Copernicus beranggapan bumi ni adalah sun-centered. Dan bumi adalah bumi adalah salah satu daripada banyak planetnya duduk di antara yang beredar di antara sun atau matahari. Okey, ni Copernicus. Okey, berbeza dengan Ptolemy sebelum ni. Copernicus solar tu dia susun sun di hadapan dulu. Moon nombor 2. Okey. Okey, ini tentang Copernicus punya sistem. Semua planet tu beredar berasaskan kepada sun. Sun ataupun matahari. Okey. Walau bagaimanapun, most scholar, kebanyakan scholar menolak pandangan ni, teori ni, kerana dia bertentangan dengan Ptolemy dan gereja. Sebab pandangan Ptolemy ni adalah pandangan gereja, disokong oleh gereja. Dan banyak saintis merasakan Ptolemy banyak saintis mengatakan jika Ptolemy punya teori salah, segala benda tentang sistem, segala benda tentang knowledge manusia sebelum ni adalah salah juga. Dan dapatlah kepada Theo Brahe dan sebagainya. Okay, Johannes Kepler, Galileo Galilei. Okay, ini pada zaman barat lah. Dia berkembang. Okay, dengan pemerhatian dia. Mana barat ni lebih kepada memang observasi lah. Pemerhatian. Dia memang satu benda yang objektif. Dia takkan simply terima satu pendapat tu tanpalah betul-betul dia tengok. Itu kelebihan lah taman barat ni. Mana dia ada dia punya support lah daripada bidang sains. Okay, itu yang berlaku untuk kosmologi. Mana daripada tamadun Mesir Purba. Saya ulang balik. Daripada tamadun Mesir Purba sampailah kepada tamadun Barat. Mana dia lalu daripada tamadun Islam. Okay. Greek. Okay, kita tengok sini. Daripada sejarah hanya merekodkan. Okay. Kemudian pergi kepada tamadun Mesir kuno. Mesir kuno ataupun kita panggil Egypt lah. Tamadun Mesir. Kemudian pergi pada Greek. Greek pergi pada Islam. Ada terjemahkan Islam. Ada tamadun Ptolemy ni. Teori Ptolemy itu dibidas balik oleh Islam. Okay, ilmu Islam. Kemudian daripada Islam tu pergi pula kepada dikembangkan oleh Al-Tusi. Daripada Al-Tusi tu ditemukan galaksi oleh Al-Hazen ataupun Al-Razi. Kemudian dapatlah pada Eropah. Kemudian Eropah pun dia inilah yang menjadi spekulasi ataupun perbahasan antara Ptolemy yang didukung pandangan gereja dengan pandangan ilmuwan baru. Sampailah ada yang kena bunuh, ada yang dikenakan hukuman house arrest.
Dan idea-idea dia disekat dia untuk dikeluarkan. Itu yang berlaku lah. Okey. Sampai kepada tamadun barat. Macam mana dia orang nak faham tentang elemen kosmos ataupun alam di atas kita tu lah. Kosmologi. Okey, seterusnya kita pergi pada bidang perubatan. Bidang perubatan daripada zaman awal, zaman pertengahan Islam, zaman Islam sampai kepada zaman moden. Zaman ilmu perubatan. Perubatan ni dia satu benda yang tidak boleh lari lah, sebab dia adalah untuk kemaslahatan ataupun kesihatan manusia. Jadi benda ni sangat-sangat berkembang. Sangat-sangat berkembang. Semua tamadun memerlukan kepada ilmu perubatan. Okey, kemudian masuk kita pergi pada zaman awal iaitu Mesopotamia, mana ada preskripsi ubatan. Tidak ada herba-herba. Kemudian kita pergi pada Muspasi, dia ada dalam rekod perubatan tetua Parsi, buku Zoroaster. Okey. Ini kalau kita nak expect daripada zaman awal, dia ada satu healer lah, orang panggil healer lah. Ataupun physician. Okey. Kemudian daripada situ Mesopotamia dan juga Muspasi Purba pergi kepada zaman Greek. Zaman Greek. Okey. Di zaman Greek ni, mana benda ni dah direkodkan oleh Hippocrates dan Galen. Kemudian masuk pada Mesir. Mesir Purba, dia ada juga dia punya doktor-doktor tu yang, dan dia punya cahatan-cahatan semua tu. Okey. Ini tokoh-tokohnya. Dan benda-benda tu ditransfer kepada Islamic knowledge. Okay, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Okey. Jadi karya yang terkenal adalah Al-Qanun fi Tibb ataupun undang-undang perubatan oleh Ibn Sina ataupun Avicenna. Okay, kemudian dikembangkan lagi oleh Abu Qasim, Ibn Zuhri, Ibn Az-Zuhri, Ibn Nafis dan Ibn Rushd. Dalam sains perubatan, Al-Salah Az-Zahabiyah oleh Ali Ar-Ridha dianggap sebagai sastra yang paling berharga dalam sains perubatan ini daripada zaman Islam lah. Zaman Islam untuk perubatan. Kemudian masuk Eropah daripada ilmu tu dia dijadikan sebagai praktikal macam biasa. Okey. Kemudian benda tu lah yang jadi ke hospital, universiti, lepas tu menunjukkan tempat-tempat untuk mengaji tentang ilmu perubatan. Jadi benda tu lah yang menarik orang-orang, semua orang untuk belajar di barat. Okey, perubatan moden pada zaman kini. Okey, sampailah bakteria, virus, zaman kemodenan ilmu perubatan, inovasi-inovasi tertentu, antibiotik moden. Okey, sampailah makanan kita, vaksin, antibiotik pertama, bidang farmakologi, biotech. Sampailah makanan kita pun boleh dijadikan daripada orang kata daripada kilang, daripada makmal. Maksudnya daging burger pun boleh makmal, daging pun boleh makmal. Mana daging tu dia buat 3D, mana dia daging lembu tu, daging lembu tu dia tak ambil dia lembu dah, dia ambil dia makmal je. Mana segala tekstur, rasa, apa semua tu dipatternkan di makmal 3D kan, kemudian dicetak kembali, jadilah daging. Okey, mana dia buatlah proses dalam makmal tu sampai jadi daging, kemudian kamu boleh goreng dan makan.
Rasa dia macam daging. Okey, itu dah sampai tahap tu lah dia punya kemajuan barat ni. Dalam bidang perubatan virus apa semua tu dia lah yang pelopor secara lebih detail lah pada zaman sekarang ni, mana dia punya pengetahuan baca vaksin COVID-19 pun dia lah yang buat. Tak ada orang lain yang boleh challenge. Negara-negara Islam pun tak mampu nak buat, ataupun negara-negara membangun macam Malaysia, Thailand, Indonesia pun tak mampu nak buat. Kita semua sebagai negara pengguna saja, sebab kita tak ada kemajuan dalam bidang sains dan teknologi. Kita bukan negara maju, kita adalah negara sedang membangun. Jadi tapi satu benda yang pasti adalah perubatan ni daripada zaman dahulu, daripada zaman Mesopotamia. Kalau kita tengok balik zaman Mesopotamia ataupun zaman Mesir kuno, itu benda tu satu benda yang jadi keperluan lah, sebab semua orang kena berubat kan. Semua orang perlukan kepada perubatan. Mana daripada herba pergi kepada Parsi, lepas tu pergi pada Greek. Greek daripada karya Hippocrates, karya Galen. Kemudian diterjemahkan oleh Hunay bin Ishaq dalam bidang perubatan ni. Daripada situ orang Islam mula mengenali ilmu perubatan Yunani dan Parsi. Terutamanya daripada karya Hippocrates dan Galen ni. Dari situlah lahirnya satu tokoh yang terkenal adalah Avicenna ataupun Ibn Sina, bapa perubatan. Lahirnya buku yang terkenal Al-Qanun fi Tib. Bukan canon lah, canon dari Islam, daripada Inggeris. Kalau Al-Qanun tu mana undang-undang lah, kanun ataupun peraturan. Al-Qanun fi Tib oleh Ibn Sina. Betul, lahir yang lain seperti Az-Zuhri, Nafis dan sebagainya. Kemudian last sekali mesti diambil alih oleh Barat juga. Barat dia memajukanlah daripada Islam tu, Ibn Sina tu, sampailah sekarang dengan bantuan kemajuan sains dan teknologi. Itu benda yang positif lah dalam bidang perubatan ni. Dia membantu lah untuk macam COVID-19 ni pun dia membantu untuk menghasilkan vaksin-vaksin yang dipakai oleh semua umat manusia. Kemudian kita pergi pada bidang matematik. Bidang matematik tentang yang terakhir. Sikit lagi. Matematik kita tengok daripada zaman kuno, tengahan dan juga zaman moden. Dan apa yang terjadi sejak dulu pun sudah ada teks matematik kuno tu daripada zaman Mesir purba, Mesopotamia, India kuno. Semua teks tersebut dipanggil sebagai teorem Pythagoras. Mana teorem Pythagoras ini adalah sebagai teks matematik yang terawal. Dan ni proses perkembangan matematik. Dibangunkan, dikembangkan oleh taburan sebelumnya. Ditambah baik. Kemudian hasilnya sistem number abjad. Diperkenalkan nombor kosong. Kemudian ahli matematik Islam menggantikan nombor guna number Islam ataupun nombor atas ni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 menggantikan nombor Roman yang Rom tu. Kemudian adaptasi cara pengiraan 60. Mana ikut zaman Babylon lah, 60 minit, 60 saat dan sebagainya. Itu yang berkembang pada untuk matematik lah. Okey. Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi adalah tokoh daripada matematik.
Tokoh matematik. Dia pun dianggap sebagai bapa algebra, bapa geometri. Baik. Dan matematik. Okey, kemudian perkembangan ilmu matematik. Ada penomboran, ada infinity dan sebagainya lah. Ini maknanya mana daripada tak ada kosong, ada kosong. Daripada ada kosong, ada pula dia punya infinity dan sebagainya. Kemudian dia berkenal pula pada 60 hari, 60, mana pakai sisi 60 kan, 60 minit, 60 saat dan sebagainya. Okey. Kemudian ada algebra pula. Algebra daripada perkataan aljabar, keseimbangan, kekuatan. Hingga ada geometri pula, garis lurus, garis tak lurus, bentuk dan ruang, garisan. Okey, kemudian sampailah kepada zaman moden. Daripada matematik dia masih lagi berkembang lah sampai kini lah. Dia bukan satu benda yang tepu lah. Bahkan ada PhD dalam matematik. Okey. Last, sebagai penutup, okay, sains dalam bidang astronomi, kosmologi, perubatan dan matematik telah berkembang daripada satu zaman ke zaman yang lain. Dan pencapaian keilmuan dan sains yang didapati daripada hari ini adalah hasil penyebaran dan perkembangan ilmu sejak zaman kuno sehingga kini. Yang mana saya harap kamu boleh nampak lah. Okay, daripada astronomi tadi, daripada zaman awal, zaman orang lagi masih melihat saja, mencari-cari apa yang ada kat dalam angkasa kan. Apa yang dia nampak tu, matahari, bulan, bintang. Sudah. Daripada astronomi, daripada kosmologi tu, sekadar pemerhatian, sehinggalah berkembang kepada sistem solar yang ada sekarang ni. Sistem buruj. Kemudian penerokaan alam semesta. Kemudian pergi pula kepada perubatan. Perubatan ilmu perubatan tu berkembang daripada tamadun, daripada Pythagoras, daripada Hippocrates Galen, diterjemahkan oleh Ibn Hayyan, Hunay, daripada Hunay bin Ishaq tu, dapat kepada dikembangkan oleh Ibn Sina, kemudian pergi pula kepada tamadun barat yang berasaskan kepada teknologi. Macam matematik juga, daripada nombor yang biasa-biasa, pakai Roman punya, kemudian pergi pada Islam punya nombor, kemudian datang ke kosong pula, sampai dapat infinity, dan ada sistem-sistem penemburan sampai sekarang, sampai algebra dan sebagainya. Itulah perkembangan-perkembangan sikit sebanyak yang boleh saya huraikan. Untuk topik yang kelima. Dan akhirnya ilmu tu adalah bersifat universal dan berpindah merentas zaman. Oleh para ilmuwan yang bertukar lumur dalam pengkajian ilmu. Dan ilmu ni dia tak statik. Ilmu ni dia bukan adalah berasaskan kepada bangsa. Ilmu ni dia bersifat berkembang dengan sendirinya. Siapa yang berusaha lebih, dia akan dapat ilmu yang lebih. Dia akan dapat meneruji alam lah dalam satu-satu bidang. Asalkan dia sanggup berusaha untuk mendalami satu-satu ilmu. Baik.